Sebab PIR kena tahu definisi dia ni. Okey, dari segi tindakan pengecutan dan pengenduran otot. Okey, secara berikma, maksudnya awak picit, tolak. Okey, ambil straw. Saya selalu suka bagi contoh straw. Straw awak ambil, okey, letakkan batu kecil, berbola kecil. Okey, kemudian awak picit turun berbola tu. Itu adalah contoh untuk pergerakan, okey, peristalsis. Okey, so di sepanjang salur elementary iaitu salur pemakanan. Okey, so ini dia. So bayangkan ini straw, okey, kita buat simulasi. Okey, so ada berbola kecil, guli kecil ke apa ke, batu kecil, so awak tolak, okey, picit. Okey, so dia akan menurun ke bawah. Okey, picit tolak. So itulah sebenarnya simulasi bagi contoh peristalsis. Okey, so ini yang berlaku daripada mulut untuk menuju ke bahagian perut. Okey, your stomach. Okey, so peristalsis, otot dinding esophagus tadi mengendur. Okey, otot dinding ni mengendur. And then esophagus bahagian atas ni akan mengecut. Okey, so tak ada mengecut mengembang ya dalam badan ni. Nanti mengembang pecah. So lawan dia mengecut dengan mengendur. Barulah bolus makanan awak ni akan ditolak ke bawah. Okay, so faham konsep. Okay, faham konsep peristalsis. So definisi kena lengkap untuk satu markah. Pastikan semua keyword ni ada. Okay, tindakan pengecutan pengenduran. Itu keyword dia. Okay. So di sepanjang apa? Lokasi. Ingat, biologi kena ada lokasi. Dekat mana peristalsis ni berlaku? Kalau dalam sistem pencernaan, okay, dia berlaku di sepanjang salur elementary. Okay. Ada tak tempat lain berlaku peristalsis? Siapa boleh bagi? Duratul ada? Ada contoh tak? Duratul Aini? Duratul Aini? Contoh lain selain pada esophagus. Dekat mana lagi berlaku? Dekat organ mana lagi? Cuba. Kalau sakit perut, dekat mana lagi? Organ mana lagi yang terlibat? Danish Miza. Boleh. Jawapan Duratul? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan, sebut nama kawan. Sebut nama budak Pak S pun tak apa. Cepat. Adira. Azura? Azira? Atira. Okey. Okay, Atira. Selain daripada Dalam perut. Dalam perut, okey. Okey, good. Okey, dalam perut pun ada proses ni. Cuma mungkin orang tak berapa perasan sebab kalau esophagus ni kita nampak dia memanjang ke bawah, salur yang panjang. Okey. Sebenarnya dekat perut pun ada bahagian dinding perut tu berlaku peristalsis dan juga bahagian usus besar. Okey. Sebab tu saya kata kalau sakit perut ataupun nak membuang air besar, di situ pun ada contoh peristalsis. Okay, awak nak membuang air besar pagi-pagi sudah makan sakit perut. Itu contoh. Okay, selain daripada esophagus. Okay, seterusnya kita tengok pencernaan protein dalam perut. Kalau tadi dekat mulut, so awak kena tahu enzim apa yang terlibat. Okay, sekarang kita tengok pula protein. Okay, dekat perut. Kalau tadi karbohidrat. Okay, permukaan dilapisi oleh sel epitelium. Okay, bab 1 dah belajar tentang sel-sel. Okay, kita ada banyak jenis sel dan salah satunya adalah sel epitelium. Okay, yang mengalami pengubahsuaian. Okay, adaptasi untuk membentuk kelenjar Gester. Okay, so sel ni ciri dia, okay, diubah suai bagi membentuk kelenjar Gester. Okay, so apakah sel-sel ini? Dia terdiri daripada sel utama, parietal dan mucous cell. Okay. Okay, so apa function dia? Semua ni ada fungsi tersendiri.
Okey. Okey, secret pepsinogen. Okey, sel utama. Fungsi dia merembeskan pepsinogen. Okey, dalam perut kita tahu, okey, semua tahu sebelum ni dah belajar ada asid hidroklorik. Okey, kemudian kita ada mukus. So, siapa yang merembeskan asid hidroklorik? Iaitu sel parietal. Okey, bahagian dalam dinding perut kita tu. Okey. And then dalam perut kita tu lembab, okey, bermukus, okey, ataupun bila sebut mukus jangan ingat hingus je, bukan hingus saja. Mukus ni dia bendalir. So dalam perut kita tu ada sel mukus, okey, yang merembeskan mukus. Okey, Farhawatul. Okey, jadi so ingat ada tiga sel utama iaitu sel utama, parietal dan mukus, tiga sel bagi sel-sel epithelium. Okay. So that's why siapa yang suka baca isu semasa, okay, sebelum-sebelum ni pasal corona, cerita saya tak ada lain, saya kaitkan dengan corona terus. Okay, siapa boleh relate dengan isu corona ni sebelum saya bagi tahu. Kenapa digalakkan minum air suam tu? Cuba siapa nak jawab? Baik, ramai ni. Siapa nak jawab? Nak suruh saya mengecek ke? Saya mengecek. Try cikgu. Siapa tu? Dennis. Okay, Dennis cuba. Untuk menetralkan perut. Menetralkan. Lagi? Selain daripada menetralkan? Okay, ada jawapan lain? Okay, thank you Dennis. Okay, ada idea. Lagi? Cuba lagi. Kenapa digalakkan? Ramai-ramai ni. Sekejap, saya tengok. Cikgu. Otoksik dalam badan. Kuat sikit, siapa tu? Membuang toksik dalam badan. Membuang toksik dalam badan. Okey, membuang toksik. Okey, itu yang normal lah. Okey, perlu minum air suam. Okey, sekarang ni, okey, thank you idea. Okey, saya nak satu lagi jawapan yang kenapa digalakkan minum air suam yang memberi kesan kepada virus corona tadi. Siapa ada idea lain? Siapa ni? Ramai ni. Wahid ada. Syazwina ada. Atikah Yusri. Nazira. Zalahuddin? Saya mengecek ni. Mengecek. So apa jawapan dia? Idea tak? Kenapa doktor galakkan minum air suam untuk mengatasi virus corona tu? Bukannya mengubat. Kita tak ada ubat lagi. Pagi-pagi ni kena exercise minda. Minda tu kena sentiasa berfikir. Pagi-pagi buta kena fikir. Ada idea? Tak ada. Tak ada. Lain? Sebut nama lah kalau tak ada. Sebut nama siapa awak nak suruh jawab. Nabil. Nabil. Nabil senyap hari ni. Mana Nabil? Ada pun. Okay, cepat. Sebab dalam perut kita ada toksik. Toksik apa? Ni ada dekat YouTube ni. Ada apa ni? Toksik ke asid? Asid. Ada asid. Sampai situ je lah kot. Asid hidroklorik. Okay. Okay, tak apa. Okay, so saya nak dengar idea dulu. Okay, so kenapa? Sebab kita tahu bila awak minum air, okay, dia akan terus daripada mulut, esophagus, terus ke perut. Okay, so virus tadi yang masuk melalui hidung, okay, sistem pernafasan awak, okay, sebelum dia sampai ke trakea, okay, sekurang-kurangnya, sekiranya ada virus tu di bahagian saluran atas ni, okay, bila minum air suam tu dia dah tolak virus tadi. Ini secara mekanikal ke? Secara yang tak nampak lah tapi itulah secara konsepnya. Nak pastikan virus tadi ditolak terus masuk ke dalam perut, sebab virus tadi bila sampai dekat perut, okay, asid hidroklorik ni boleh musnahkan dia. Okay, itu reason dia, antara reason dia yang mana
betul, janganlah awak pula totally bio ni bukanlah 100%, dia banyak cara. Tu salah satu cara. Okay. Betul cikgu, minum air panas ni. Baik, minum air panas habislah leher awak, tekak awak tu semua. Okay, meletup pula. Okay. Dia benda ni berterusan. Bukannya hari ni awak minum air suam tu terus. Sebab awak tak tahu bila virus tu akan ada pada badan awak ya. So benda ni berterusan, jadikan amalan. Jadi sekurang-kurangnya bila ada virus yang singgah, at least benda tu awak dah sentiasa buat. Okay, so air suam tadi, okay, dah boleh bahasa mudahnya mencuci lah, okay, brain you, okay, wash your esophagus tu dan sebagainya, okay, so tolak terus ke dalam awak punya perut tu, okay. So that's why sangat penting asid hidroklorik dalam perut ni sebab dia membunuh semua bakteria dan juga virus, boleh membunuh, okay. Dan satu lagi kena faham konsep virus dan bakteria ni, okay. Dia bukannya semua virus, semua bakteria sesuai duduk di semua tempat. Tak, okay, kena fahamnya tu. Virus tertentu hanya boleh duduk di tempat yang tertentu saja. Contoh corona ini, okay. Coronavirus ni dia hanya menyerang paru-paru saja. Okay, so tempat lain, organ lain dia tak akan boleh hidup. Okay, so that's why fokus dia pada organ paru-paru. So kena jelas kat situ. Bakteria pun tak semua hidup di semua tempat. Ada tempat dia tak boleh hidup. So that's why berjuta-juta bakteria ada. Okay. So itu kisahnya di perut. Okay. Ada sel epitelium. Ada sel, 3 sel utama yang merembeskan setiap bahagian masing-masing lah. Okay. Okay, seterusnya awak boleh tengok contoh yang berlaku di perut. Okey, soalan saya sebab saya selalu sebut enzim dekat perut ni sebab dia paling mudah untuk ingat. Apa enzim yang terlibat? Wahid, ada Wahid? Hello? Wahid ada? Saya tengok Wahid nama je. Tak ada, hilang. Samir. Nanti saya panggil-panggil tak ada ni kira tak datang ya. Tak ada ya. Sebab tu saya minta jangan masuk je. Samir? Samir pun hilang. Laila? Samir ada. Asyik baik. Okey, contoh enzim dekat perut. Ada 2. Amylase. Amylase dekat mulut. Lagi air dia. Lipase. Lipase. Belum lagi. Amino acid. Belum lagi. P dengan R. Apa dia P? P Tak dengan tahu. R. P apa P? Pernah dengar tak enzim mula huruf P? Ada yang Protease. nak? Kuat sikit. Protease. Protease atau okey, so hampirlah tu pepsin ya. Okey, R. Pepsin. R. P pepsin, R. Tak tahu. Tak tahu. Renin. Okey. So lepas ni kena ingat tu. Pepsin dengan renin. Okey. Kalau English, okey, stomach. Mungkin susah sikit awak nak cari clue stomach. Okey. So kalau awak guna BM, okey, enzim dekat perut ni mudah je nak ingat. Ada 2 iaitu P untuk pepsin, R untuk renin. Okey. Pepsin dan renin. Okey. Tak ada masalah. Awak kan dua-dua boleh kan. Dua-dua bahasa. Okey. So lepas ni harap terus kekal lah, ingat tu. Okay. So ini contoh apa yang ada okay, dalam sistem pencernaan bahagian perut. Okay, struktur perut dan tisu kelenjar gester. Okay. Hati-hati awak menulis ya. Jangan tambah N, saya tak nak jumpa N, gangster ke, okay. Gangsterism ke, tak ada. Gester. Okay. Pastikan ejaan tu tepat. Ini terms yang saya nak tekankan. Okay. So ini awak kita semua, okay, ini perut, bahagian perut daripada esophagus perut, dan ini adalah dinding perut yang dilapisi oleh sel epitelium tadi. So sel epitelium tadi ada 3 sel yang terdiri daripada 3 sel utama, okay, parietal dan juga sel mukus, okay, 3 dekat sini. Ni awak boleh tengok kat sini, okay.
That's why kalau awak pernah ingat lagi, kalau awak ingat lagi, okay, awak pernah belajar tentang usus kecil, dinding dia, okay, so bentuk dia ada luar ni adalah dinding sel, okay, so dinding sel, sel utama, sel parental dan sel mukus. So dinding tu bahagian luar, ini semua adalah sel epithelium, okay, ini pada bahagian perut lah, unjuran dia. Okay, and then this sphincter, and then this one duodenum. Okay, so ini contoh-contoh keratan rentas bagi struktur perut. Okay, kita tak masuk lagi usus kecil. Okay, perut dulu. Okay, bila dari perut ni barulah kita pergi pada usus kecil. Ada 3 bahagian usus kecil. Okay, kita mula bahagian pertama iaitu duodenum. Okay. Okay, so belum habis lagi selain pada struktur tadi, kita tengok lagi dalam perut apa yang berlaku. Ada proses pencernaan dekat situ. Okay. So enzim yang terlibat iaitu pepsin. Okay. Dan satu lagi pepsinogen, dia tak aktif. Yang aktif ni, okay, dia diaktifkan oleh dia mendung, bukan mendung nak hujang tu. Mandum maksudnya dia dalam keadaan yang tidak aktif, tapi dia akan aktif apabila asid hidroklorik mengaktifkan dia untuk membentuk enzim pepsin. Okay. Kemudian barulah enzim tadi hidrolisis protein menjadi polipeptida. Okay, ini ada persamaan dia. Ni semua, kalau siapa ingat form berapa dah belajar ni? Saya dah belajar ni kan? Ingat lagi tak? Kelas? Form 1. Form 1? Form 1, Form 2 menengah rendah lah. Okay, dah belajar ni. Benda yang sama. Tapi itu mungkin banyak objektif. Okay, sekarang awak nak tulis esei. So kena tahulah cara tindak balas dalam perut yang mana bagaimana polipeptida dihasilkan. Iaitu tindak balas antara protein dan air. Okay, so protein ni apa yang makanan yang awak makan, air yang awak minum. So dalam tu ada enzim, dalam perut kita ada enzim pepsin. So tindak balas berlaku, dia akan membentuk polipeptida. So ini lebih kepada tindak balas lah. Kemudian fungsi asid hidroklorik. Function dia, ini semua orang dah tahu. Yang pertama, pH dia sesuai 1.5 hingga 2. So sangat berasid. Okay, that's why bakteria yang ada dalam makanan awak, makanan kita semua, yang sebenarnya makanan yang kita makan tu kita tak dapat lihat dengan mata kasar, sebenarnya ada bakteria, ataupun kulat dan sebagainya, tapi yang bukan berbahayalah. Cuma kebersihan tu kita tak nampak mata kasar. Mungkin kita beli daripada luar, sebenarnya ada bakteria-bakteria yang kecil-kecil tu. So kita telan benda tu, tapi bukanlah kita makan tiap hari terus pengsan ke apa, tak ada. Tapi ada yang bantu, bantu untuk musnahkan bakteria tu. Siapa? Iaitu asid hidroklorik. Sebab dalam perut kita asid tu nilai pH-nya sangat rendah, sangat berasid. 1.5 hingga 2.0. Jangan pula ada soalan, cikgu tak cedera ke kita punya perut? Tak ada, ini memang dah medium perut kita tu dah disesuaikan dengan nilai pH ni. Sebab bila saya kata asid yang sangat rendah, mungkin kalau bahan kimia dekat makmal tu, awak belajar kimia tu, asid tumpah, asid 1.5, kalau kena tangan memanglah melecur. Tapi untuk medium dalam perut kita ni dah memang sesuai dengan situasi asid ni. So bagi tindakan enzim pepsin tadi bertindak balas. Seterusnya. Sekejap. Yang kedua, function lagi. Asid hidroklorik ni menghentikan tindakan enzim amylase ileum. So kena faham konsep lagi. Enzim amylase, amylase enzim ni dalam mulut kita, peringkat awal dia ada, tapi sampai di perut dia akan berhentikan proses dia.
Okay, stop, habis. Okay. Sebab tu di sini ada asid hidroklorik. Jadi enzim tadi akan dihentikan lah. Okay. Dia tak adalah sampai ke buang usus kecil, usus besar ya, enzim amilase ni. Okay. So ada lokasi-lokasi dia dah tak boleh ada lagi. Dia akan dinyah asli. Okay, yang seterusnya membunuh bakteria dalam makanan. Ini yang saya sebut tadi. Okay, membunuh bakteria dalam makanan yang sebenarnya kita nampak makanan yang kita makan tu dah bersih, tapi sebenarnya masih ada sedikit bakteria yang kita tak nampak tapi bukanlah membahaya. Okay, dan dia boleh dimatikan, dibunuh oleh asid hidroklorik. Okay, so fahamkan 3 fungsi penting tu. Barulah awak faham konsep pencernaan nanti. Okey, kemudian fungsi lain, okey, dalam perut tadi kita ada enzim mukus ataupun sel mukus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. Okey, maksud kat sini dalam perut kita tu bukannya kering. Okey, kena faham, bukannya tak ada air langsung kosong. Okey, bila sebut mukus ni dia adalah bendalik, lembut. Okay. That's why bila buat operation, doktor dia tak adalah nak buat tu dengan susah. Mudah je sebab dalam tu semuanya lembut. Selak sana, selak sini sebab organ kita semua dah susun cantik. Okay. So selak-selak je, tolak je. Okay. Sebab lembut dalam tu. Okay. Sebab ada mukus ni. Okay. So dia function dia untuk ni lah, melindungi dinding perut. Kenapa kena lindung? Sebab asid hidroklorik tadi, kena ingat ya, dia terlalu berasid. Jadi kena ada pelindung dia. Kalau tak nanti dinding perut tu lama kelamaan bahasa mudah awak dia akan terhakis. Okay? So that's why dah secara adaptasi dia memang ada mukus yang berfungsi untuk melindungi dinding perut kita semua. Okay, makanan dalam perut bercampur dengan jus kester dan enzim pepsin tadi dengan asid hidroklorik. Okay, so ini proses dalam perut lah. Okay, tak ada apa sangat tu. Okay, so semua akan ditindakbalaskan oleh enzim pepsin. Okay, itu pencernaan protein. Okay, seterusnya kita tengok ada satu lagi konsep penting dalam perut iaitu keyword dia kim. Apakah dia kim? Okay, so boleh tengok sini. Apakah dia kim? Iaitu bentuk separa cair. Okay, bentuk separa cair. Kalau ada buku bioskor ataupun buku teks tu gariskan. Apa dia kim? Bentuk separa cair. Kalau dalam real ni awak panggil dia bubur lah, macam bubur. Okay, tapi dalam perut ya. Maksudnya makanan yang awak makan tadi akan dah bertukar bentuk daripada bolas tadi, dia dah jadi butiran-butiran kecil yang separa cair. So itu adalah kita panggil kim. So kim ni awak tak boleh suka-suka tukar jadi king ke K-I-N-G, tak boleh. Ini terms bio, so kena ada dalam jawapan awak lah. Okay, bila soalan esei tentang pencernaan protein dalam perut. So dapat 1 markah. Okay, so apa fungsi dia? Dia akan masuk ke dalam duodenum. Bila sebut duodenum, itu adalah pintu ataupun bahagian awal bagi usus kecil. Okay, bagi usus kecil. Sebab kena faham usus kecil ada 3 bahagian. Okay, duodenum, jejunum dan cepat. Siapa dah baca? Duodenum, jejunum dan saya nak ngecek sekejap. Kalau ada yang dah baca dia boleh jawab. Mariam. Ada Mariam? Ya, cikgu. Usus kecil ada 3 bahagian, duodenum, jejunum, satu lagi. Tak jumpa lah. Damage. Boleh Mariam? Tak boleh, cikgu. Tak boleh sebut nama kawan. Kita panggil dia takut tertidur. Cepat. Azura. Zura. Yes, okay, very good. Okay, so yang lain pun ingat. Okay, duodenum, jejunum dan ileum. Okay, itu 3 bahagian usus kecil dan kita akan belajar lagi 3 bahagian usus besar.
Okay, kalau menengah rendah saya tak sure lah dah ada ke belum. Tapi kalau sekolah rendah tu biasa kita belajar usul besar, usul kecil je. Okay. Dan sebenarnya bila dah masuk peringkat ni, okay, so kena tahulah dia ada 3 bahagian usul besar dan 3 bahagian usus kecil. Okay, so nak tahu tu kena advance sikit lah. Okay, ada tajuk lepas ni, okay, bahagian-bahagian tu. Okay, Kim akan masuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sphincter tadi mengendur. Okay, mengendur maksudnya dia akan tolak dinding bahagian otot ni. Okay, barulah Kim tadi dalam bentuk separa cair akan ditolak masuk ke duodenum dan seterusnya ke bahagian usus kecil. So kena ingat step dululah daripada mulut, esophagus, perut, kemudian nak pergi ke usus kecil. Okay, so usus kecil pintu masuk dia adalah duodenum. Okay, so macam mana nak masuk Kim tadi? Melalui otot sphincter tadi. Okay, lagi satu. Sebelum saya pergi seterusnya, di mana biasanya seorang pesakit mengalami, ini soalan luar, okay, soalan luar tapi berkait dengan tajuk ni. Di mana biasanya berlaku seorang pesakit gastrik menghadapi pesakit gastrik. Kat mana biasanya berlaku? Disebabkan apa? Ismail? Ataupun Danish Miza nak jawab ke? Tak tutup mic. Okay. Ismail? Kita mengecek lagi. Agaknya macam mana boleh berlakunya gastrik tu? Dalam duodenum. Dalam duodenum. Duodenum tu rasa pedih. Ya? Pernah kena gastrik? Tak. Tak pernah. So, macam mana gastrik tu sebenarnya? Pernah ambil tahu tak macam mana gastrik tu berlaku? Sakit perut. Dia menghakis. Kalau sebut otot sphincter, dia dah pergi nak masuk ke usus kecil. Tadi siapa yang jawab dalam perut tadi? So Ismail rasa kat mana? Usus kecil ke dalam perut? Dan sebab apa orang tu kena gastrik? Kena ni ya, kena knowledge luar kena tahu sebab soalan dia tak ambil dalam ni apakah sekian-sekian tak ada soalan SPM ni semuanya soalan situasi. Soalan situasi saya bagi contoh walaupun awak kata lambat lagi cikgu SPM. Lambat tu lah kena tahu dari awal situasinya Ismail. Okey, andaikan anda seorang doktor yang sedang berhadapan dengan pesakit yang datang berjumpa dengan anda mengalami sakit perut. So, macam mana awak nak kena pasti okey, dia ni sakit apa? Cepat. Ismail? Tak boleh bagi sebut nama kawan awak tu, ramai lagi ni. Ada 40 orang lebih ni. Boleh Ismail? Apa tadi cikgu? Tanya apa sakit perut Macam mana awak nak pastikan dia tu sebenarnya sakit gastrik, dapat penyakit gastrik? Macam mana awak nak pastikan? Tanya dia sama ada dia makan ke tak. Sebab biasa gastrik kan dia sebab orang dia macam jarang makan. Itulah. Jarang makan. Yang lain ada nak tambah? Okay, thank you Ismail, bagus. Okay. Ada nak tambah tak? Yang lain yang pernah kena gastrik lagi best. Dia ada pengalaman. Okay, cepat. Makan makanan pedas. Makan makanan panas. Okay, lagi. Bagi meriah sikit. Ramai ni. Ada 40 orang. 48. 49. Hiz Haziq. Apa lagi selain makanan panas, lepas tu tak makan pagi ni, terus masuk kelas 7.30. Lepas tu tak sempat makan. Lepas tu perut dah pedih dah berkeroncong. Ada Iz? Mana Iz Haziq ni? Wujud tak ni? Ada pun. Sebab apa lagi? Hilang tak? Makan pedas cikgu. Makan pedas, makan panas. Okay, thank you.
Mudawali, ada idea? Saya dah beritahu tu. Okey, awak. Saya ingatkan yang sini tadi. Okey, thank you Mudawali. Okey, so yang gastrik ni careful sebab bila awak biarkan dia berlarutan, berlaku 2-3 kali, sentiasa berlaku, awak biarkan saja, itu yang membahaya kepada awak punya sel epitelium pada dinding, dinding perut tu. Sebab kita tahu dalam perut tu ada asid hidroklorik yang mana dia nak hidrolisis enzim makanan yang awak makan, protein tadi. Tapi bila awak tak makan, konon nak jaga badan, ataupun suka sangat makanan panas ataupun suka sangat makanan yang pedas-pedas, so itu yang sebenarnya berlakulah gastrik tadi, sakit perut tu. So doktor akan diagnose lah awak makan pukul berapa, awak makanan macam mana, and then bila awak last kali makan, itu doktor akan diagnose dulu, and then barulah dia buat check up semualah. So kena jawab lah, bukannya marah doktor pula pergi tanya. Doktor dia nak tahu awak tu sakit apa, dia kena tanya dulu, diagnose dulu. So itu antara contoh-contoh yang perlu awak elakkan untuk memastikan awak punya sel epitelium pada dinding perut tadi berfungsi dengan baik. So jaga pemakanan, jaga balance diet. Semua kena jagalah. So nak tahu faham tak faham, ini dia soalan situasi. Ini cerik-berik pula. Jelaskan keadaan ini. Siapa nak jawab? Tak nak jawab, saya sebut nama. Ada tak volunteer? Soalannya, setengah orang tak boleh minum susu kerana akan menghadapi masalah cirit-birit dan kembung perut. Jelaskan. So soalan esei, ini soalan struktur. Soalan struktur 3 markah. 4, 3 atau... cuba good. Sebut nama. Laktis. So itu contoh jawapan yang dalam jawapan tu mesti ada terms tu. Tak kira lah PAS, PAR. Walaupun awak jawab dalam BI, dalam BM ke BI ke, terms ni kena ada. Tu yang saya nak tekankan. Tak kisahlah awak jawab BI, tapi terms enzim lactase kena ada. Kena cerita susu tu apa. Kemudian kita tengok satu-satu. So kena ceritalah. Contoh jawapan tadi tu kena huraikan sikit lagi. Jus usus berkemungkinan tidak mengandungi atau kurang enzim lactase, yang boleh mencernakan gula susu. Kita tahu susu adalah laktosa. Susu adalah gula laktosa. Susu mengandungi gula laktosa, laktos. So individu ni kenapa dia cerik-berik tadi? Sebab ayat kemungkinan ni kena ada. Dalam biologi awak kena jaga ayat dia sebab dia tambah sikit, ubah sikit pun dah bawa maksud lain. That's why latihan sangat-sangat perlu. Kalau awak just dengar je cikgu bercakap, awak tak buat latihan, habis. Sebab awak kena biasa menulis. Biasa menulis, kena jaga perkataan. That's why kalau awak ingat science form 3, tak ada ber pun dah sekira salah. Bertambah tinggi. Tambah tinggi. Itu banyak kali saya ulang. Perkataan simple tapi kalau tak ada lebih tinggi, lebih itu tak ada dah salah. So ayat ni bila soalan pendapat, jelaskan keadaan ni, awak perlu tulis perkataan yang berkemungkinan ni. Berkemungkinan. Sebab kita tak tahu dia ni macam mana situasi sebenarnya. Jadi kita kena kaitkan dengan konsep. Konsep kita tadi, kita dah tahu susu ni adalah gula laktosa. Soalan dia berkaitan dengan sakit perut tadi. So
individu ni kita tulis berkemungkinan tak ada ataupun kurang enzim laktase. Okey, untuk cernakan. Sebab bila enzim kita tahu tugas dia untuk memudahkan tindak balas. Okey, tugas enzim ni memudahkan satu-satu tindak balas. Jadi dia nak cernakan susu tadi dalam usus kecil. Jadi dia kurang. Bila kurang, bakteria dalam usus besar akan mencernakan laktosa ni. Okey, untuk menghasilkan asid lemak dan metana. Sebab usus besar ni bahan buangan kita yang dah tak guna lagi dah. Sebab tu dia akan menghasilkan asid lemak dan metana. Bila sebut metana, ini adalah sejenis gas. Sebab tu kawan sebelah tutup hidung bila awak keluarkan gas metana. Okey? Tahu tak gas metana ni apa? Tahu. Kentut. Wangi baru kentut. Okey? So kena tahulah lepas ni apa yang dilepaskan tu. Okey. Yang menyebabkan masalah cirit-birit dan kembung perut tadi. Okey? So apa yang berlaku, awak sebagai doktor yang mendengar masalah pasien ni, okay, so awak nasihatkanlah dia minum susu tanpa laktosa. Okay. So kat pasaran ni sekarang ni banyak, okay, ada susu dengan laktosa, ada susu tanpa laktosa, so tak ada masalah. Jadi kena nasihatkan orang ni. Ini soalan situasi ya. Jadi kena tahu dalam perut dia tu kemungkinan kurang enzim laktase. Okay. Siapa tak faham? Jelas tak? Jawapan ni jelas tak? Kelas? Boleh faham jawapan ni? Boleh ya? Keyword dia kat tengah ni. Dia introduction dia kat atas ni. Okay. Kemudian penerangan dia. Apa yang berlaku, kenapa dia sakit perut cirit-birit tadi tu. Okay, sebab sepatutnya berlaku tindak balas di usus kecil. Tapi sebab kurang enzim laktase, usus besar akan mengambil alih mengakibatkan dia sakit perut lah. Okay. Sebenarnya okay, kita selalu sebut kembung perut, sakit perut. Tapi bila awak budak bayu ni, okay, benda tu bukanlah totally berlaku dekat perut. Okay. Bukan totally berlaku dekat perut sebab awak tengok susunan dia, susunan perut, usus kecil, usus besar. So bila di luar, kita tak selalunya kalau orang tak pernah ambil tahu pasal kedudukan organ tu, dia akan letak tangan dia dekat perut je. So walaupun tangan tu sebenarnya dekat usus besar atau usus kecil, tapi kita punya mindset dah letak je tangan kat situ, itulah perut. Kan? Betul tak? Betul tak kelas? Letak je tangan dekat perut tu, itulah perut. Padahal semuanya kat situ. Ada 3 kat situ. Perut, usus besar, usus kecil. Jadi yang berlaku sebenarnya, yang tadi tu adalah di usus kecil. Cuma bila bahasa mudahnya kembung perut. Sebab dia duduk bahagian situ. Itu bahasa yang kalau kita tak pernah ambil tahu pasal kedudukan organ. Okay? Tapi kalau kita yang tahu ni, sebenarnya benda tu berlaku dalam usus kecil, so tak dapat dihadam, tak dapat dicerna, so pas dekat usus besar. So that's why yang berlaku kentuk-kentuk tu semua tu, dan kemudian cirit-birit. Okay, so kena faham lokasi. Okay, bila dalam awak punya jawapan, esei ataupun sutur ni, awak kena jelaskan lokasi. Jadi tak bolehlah awak tulis kat sini mencernakan laktosa dalam perut. Itu saya nak tekankan. Jangan salah faham lokasi. Biologi sangat penting tentang lokasi ni. Okay? Dan kemudian dia tak boleh dekat usus kecil, dia pergi mana? Dia berlaku di usus besar. That's why kentuk-kentuk tu. Okay? Hari ni belajar kentuk-kentuk. Itu adalah gas metana. So advice seorang doktor kena ada penutup dia. Teknik nak menjawab, saya tekankan terus teknik. Jangan lupa. So nasihat dia, penutup dia, nasihatkan individu tu minum susu tanpa laktosa. Okay. So dapatlah 3 markah. 1, 2, 3. Ataupun ada soalan mungkin 4 markah yang ni. Okay, tapi selalunya 3 lah. Okay, 3 saja. Okay. So harap jelas dan dapat bezakan okay, mana lokasi tu. Okay, kemudian tadi dekat mulut kita dah belajar tentang karbohidrat. Kemudian dekat perut protein. Okey, sekarang kita tengok lipid dalam usus kecil. Okey, usus kecil
Sebab tu saya tanya awal tadi. Baru tahu. Jejunum, ileum dan duodenum. Okay, yang berlingkar. Saiznya sangat panjang. Berapa meter? Siapa tahu berapa meter usus kecil kita? Kelas Panjang padang tenis. padang tenis boleh ataupun 9 meter lebih ya. 9 meter lebih itu adalah usus kecil kita. So kalau awak sendiri nak tengok benda tu bolehlah jadi ke arah bidang perubatan tu bila operate tu buka semua. Okey, panjang, okey, sangat panjang. Okey, dari situ kita tahu ukuran dia. Okey, so duodenum tadi pada bahagian pintu awal usus kecil kita panggil duodenum. Okey, first step Okey, menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan juga pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. So ini kena tengok gambar rajah lah. Okay, dalam bioskop ada, pastikan awak ada bioskop sebelah tu, isi tempat kosong tu. Jangan tangguh-tangguh. Yang Pak AS boleh tengok buku teks sebab jawapan dalam buku teks tu. Okay. Okay, so kita tengok gambar rajah. Okay, karbohidrat, protein dan lipid. Awak perlu tahu step dia mula daripada mana. Okay. Ini esophagus ya. Mula daripada esophagus pergi ke perut. Okay, makanan yang awak makan tadi dicernakan, dihydrolysekan oleh enzim pepsin. Okay, kemudian dalam bentuk kim ni akan dihantar ke duodenum. Okay, sphincter kat sini akan mengendur dan dihantar ke usus kecil. Sebenarnya daripada usus kecil ni akan berlaku banyak proses lagi. Okay, banyak proses yang akan berlaku di usus kecil, kemudian baru dihantar ke pundi hempedu, hati dan seterusnya, ginjal dan sebagainya. Okay, ke seluruh organ bahagian badan. Sebab awak kena ingat, apa yang awak makan itu akan ditukar menjadi glukosa dan glukosa akan dihantar ke seluruh sel badan untuk menjalani proses respirasi. Okay, so apakah dia proses respirasi? Glukosa tambah dengan oksigen akan menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida serta air. So panjang lagi cerita dia. So baru sampai duodenum. So di duodenum ni akan berlaku proses tertentu iaitu, okay, kita tengok secara keseluruhan. Okay, ini dia. Okay, kita mula dengan duodenum. Okay, daripada perut tadi. Okay, pintu masuk utama ke usus kecil iaitu duodenum. Dan di sinilah berlakunya proses hidrolisis kanji kepada maltosa. Okey. Sebab masa dah tak banyak, saya lebih suka tanya soalan daripada awak dengar je ni. Okey. Kita ada eksperimen. Okay, saya nak stop kat sini sebab sekarang dah ramai. Tadi masuk tadi tak ramai. Okay, so saya nak lepas ni baca tajuk ni. So next class hari Rabu hari Rabu 8.40. So pastikan semua dah ada 8.40 sebab sebelum tu awak dah ada kelas Jangan 8.40 baru nak bangun. Okay, so hari Rabu sambung yang ini. Kemudian saya nak sentuh beberapa perkara sebab semua dah ada ni, dah ramai. Jadi saya ambil kesempatan kat sini, saya nak cerita tentang PBD ya. Pak AS saya nak tanya, dah buat PBD belum? Pak AS, Wakil, Ismail, Ketua PBD dah buat belum? Hilanglah. Saya nak berhenti sampai sini. Ismail, mana Ismail? Yang lain jangan keluar lagi, saya nak bincang ni penting. Ataupun ada wakil lain nak jawab, PBD dah buat ke belum? Belum cikgu, belum. Belum. Tak buat apa-apa lagi? Tak ada PBD lagi? Belum? Belum. Belum Okey. Markah ni penting markah PBD ni penting walaupun 10%. 10%, bukan 10%, dia memang ada CJ lain Awak dah tahu kontri dulu awak dapat CJ PBD kan. So penting untuk dapat bank 6. Okay. So kat sini saya tunjuk contoh sebab nanti kelas seterusnya Pak AS saya dengan awak nanti tajuk
8.3 tu, gases exchange dengan health issue tu. Okay, saya akan bagi tahu bila lah. Okay, apa yang awak perlu buat, cuma saya nak awak standby awal. Okay, buat awal PBD ni. Ini contoh saya nak tunjuk yang Pak IR buat. Okay, dan Pak IR sendiri pun ada lagi yang belum hantar. Baru ada dalam 5-6 orang. Okay, so untuk contoh, ini dia. Ada yang pernah buat ni? Tengok dulu sekejap. Oh, okay, sorry. Share screen sekejap. Ini saya nak cakap terima kasih dekat Atira, Natasha Atira. Atira. Okay. Okay, boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Kelas? Okay. Okay, model respirasi. Okay. Human respiratory system model. Pastikan diafragma tu jelas bila tarik, okay, belon akan mengembang, dan bila tolak ke atas belon akan mengecup. Okay, so sebenarnya tajuk ni dah ada dahulu, tapi markah PBD masih lagi perlu untuk awak buat model ni. Cuma nanti saya confirm balik dengan Cikgu Liana untuk Pak AS. Nanti saya maklum kat dia. So kalau boleh awak prepare lah, okay, untuk model ni. Okay. So siapa yang dah siap boleh buat dari sekarang. Walaupun saya tak ajar lagi, nanti saya ajar 8.3, 8.4 tu. Boleh dah prepare barang dan sebagainya. Dan sama juga Pak Ayah dah boleh hantar patutnya dah ramai hantar, tapi baru 2-3 ketul, baru 2-3 orang 5-6 orang. Okay, so faham Ada soalan nak tanya? Pak S, ada tak? Yang pasal PBD ni. Itu baru satu, sebenarnya sepatutnya banyak PBD awak ni. Cuma mungkin tak berkesempatan lagi. Jadi bila bersemuka nanti pastikan PBD ni awak buat lah. Okay? Ada soalan yang lain? Saya nak tanya. Nick Lokman, okay. Nak tanya? Ya Lokman, tanya? Dennis, bukan saya. Dennis tadi. Dennis kata tak ada. Dennis ada tak? Ada. Ada 2 orang Dennis ni. Dennis dengan Dennis Mirza. Okay? 2 orang. Tak ada. Dua-dua tak ada. Okay, kalau tak ada, lepas ni kelas apa? Ada kelas kan? Cikgu, macam nak tanya. Ya, tanyalah. Kalau Soalan nak buat tu nak cari kat mana? Kalau nak buat apa? Nak buat yang macam projek tu, nak cari kat mana? Cara buat. Cara buat, nanti saya bagi video. Okay? Okay. Tapi memang tak pernah buat mendengar rendah. Sebab ini mendengar rendah pun dah ada ni. Tak pernah buat Tak pernah buat. Sedih. Kami tidak buat. Oh loloh, sedihnya. Oh memang kena buat sepatutnya. So benda tu model yang simple, tapi markah untuk awak. Sama ada bank 456. Okay? Kalau awak present, bolehlah 6. Okay, so saya rasa itu saja. Kalau tak ada soalan, saya tangguhkan. Jumpa hari Rabu. Tapi 10.20 nanti buat latihan. Saya bagi latihan Boleh? Boleh ya? Okey, kehadiran saya ambil ni. Ada 50 orang ni. Mana lagi 19 orang hilang ni. Kirim salam dekat kawan-kawan yang tak ada tu. Lain kali bangun awal. Okey. So kalau tak ada, kita tangguhkan. Nabil baca doa. Walas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.